Lumayan. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال القلوب له مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Boleh dengar ke dalam? قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ibu-ibu dan tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Dan apakah yang telah melalaikan kamu, yang telah menipu kamu daripada kamu melihat kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, apakah yang telah melalaikan kamu, yang telah menipu kamu daripada kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwak, yang mana telah ciptakan kamu dan telah ciptakan kamu dengan fa'adalak, dengan sempurna, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dan yang telah berikan kamu rupa wajah yang sempurna, yang cantik, yang indah. Di dunia ini telah melalaikan kita, dan Allah sendiri yang telah ciptakan dunia ini. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah sendiri telah ciptakan dunia ini sebagai lawanan kepada kebenaran, untuk melihat sama ada kita dapat melihat kebenaran dengan mata hati kita, dengan nur hidayah, dengan iman, ataupun kita terpedaya dengan apa yang kita lihat dengan mata kasar kita terhadap dunia yang kita lihat. Dunia ni adalah batil. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang kita lihat semua ini akan binasa. Tanda kebatilan sesuatu adalah dia akan binasa. Innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at. Keburukan ni, kebatilan ni akan hancur. Wa haqa bihim, Allah akan hancurkan mereka. Dan kebenaranlah yang akan kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kebenaranlah yang akan kekal selama-lamanya. Falamma ja'atuhum rusul, bila rasul-rasul datang kepada manusia bil bayyinat, dengan kebenaran, farihu bima indahum minal ilm. Manusia kata, bukankah apa yang kami lihat dengan mata kami itu kebenaran? Bukankah apa yang kami lihat keindahan itu adalah keindahan? Tapi Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala datang beritahu manusia bahawa tidak. Ini bukannya hakikat, ini adalah tipu daya, penipuan. Yang satu hari semuanya akan binasa, semuanya akan tinggalkan, semuanya akan hancur, musnah. Dan itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala juga utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bina satu umat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah amanahkan satu tanggungjawab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanggungjawab itu Nabi bukan hanya berikan kata, nah ambillah kerja ini,
dan buatlah sesuka hati. Tidak. Tapi Nabi SAW telah ajar kita satu persatu. Dan daripada sejarah sirah Nabi SAW, daripada riwayat hidup baginda SAW, kita dapat lihat apa Nabi SAW buat dan bagaimana Nabi SAW telah dakwah manusia kepada Allah, telah dekatkan mereka dengan Allah, telah bawa mereka kepada Allah, telah bawa mereka daripada batil kepada hak, daripada kegelapan minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Seperti mana Rabi' ibn Amir kata kan, dia kata bila Rustam tanya dia datang untuk apa, maka dia kata innallaha ibta'atsana, dia kata Allah Subhanahu wa taala lah yang telah bangunkan kami, telah hantar kami. Rustam ni adalah wakil kepada Raja Parsi, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah bangunkan kami untuk kami keluarkan manusia-manusia daripada sembah manusia lain kepada sembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, daripada syirik kepada tauhid. Ini dakwah dia dibagi tahu. Rustam tanya, kalau kami bunuh kamu, sebab para sahabat bukan pergi kerana Rustam ni pernah kacau mereka, tak. Mereka pergi menyerang seperti mana perintah yang dikeluarkan oleh Nabi SAW disambung oleh para sahabat untuk serang mereka, untuk mereka tunduk kepada Allah dan Rasul. Kata, untuk apa kamu datang? Kami tak kacau kamu pun. Dia tak, dia kata kami bukan datang, Allah telah hantar kami untuk keluarkan kamu daripada kamu sembah selain Allah kepada sembah Allah, daripada sembah kepada hamba Allah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh lihat dengan dua peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu adalah pengajaran besar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apakah usaha kaum lelaki dan apakah usaha kaum wanita. Kerana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar kuntum khairu ummah ni merangkumi lelaki, wanita dan juga kanak-kanak. Oleh itulah elders kata, Mona Saad kata, bila kita baca ta'lim dalam rumah, bawa anak, baby sekalipun, bayi pun letak atas riba kita, supaya dia dengar kalam Allah, dia dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan berikan cahaya kepada dia, yang akan beri nur, cahaya kepada dia. Seperti mana para sahabat yang kecil-kecil seperti Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, mereka ni dapat didikan daripada kecil, dapat nur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tufail bin Amr ad-Dawsi, bila dia masuk ke kota Mekah, ini adalah usaha lelaki yang kita belajar daripada peristiwa ini. Bila dia masuk ke kota Mekah, orang-orang Mekah, Abu Jahal dan orang-orang Mekah bagi tahu kepada Tufail, dia datang daripada Daus, daripada Najran. Najran ni di Yaman sekarang ni. Beritahu kepada dia, jangan kamu dengar ada suatu dakwah yang dibawa oleh Muhammad yang berdakwah bahawa Allah itu esa, tiada Tuhan selain Allah, dan dia adalah utusan Allah. Dia gila, dia ahli sihir. Jangan dengar cakap dia. Maka Tufail kata, maka aku pun telah letak kapas dalam telinga aku. Bila aku letak kapas dalam telinga aku tak dapat dengar apa-apa. Aku kata, alhamdulillah, aku dah terselamatlah daripada dirasuk ataupun diubah fikiran, brainwash oleh seorang ahli sihir yang mengaku bahawa dia adalah seorang rasul daripada Allah dan Allah itu esa. Sedangkan kita ada Tuhan yang banyak, kenapa kena pilih satu? Banyak kan lebih baik kan? Qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Allah kata tak sama baik dan buruk walaupun yang buruk itu banyak. Maka dia kata, tetapi bila dia masuk dalam Kaabah untuk tawaf, masuk dalam rumah Allah, maka ketika itu hati dia menjadi lembut. Itulah usaha lelaki, iaitu pergi ke masjid. Kerana bila kita masuk masjid, dengan otomatiknya hati kita akan menjadi lembut. Maka dia kata, dengan sendirinya hati aku berubah menjadi lembut dan aku berkeinginan untuk mendengar apa yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah ubah hati dia hanya sahaja bila dia masuk ke dalam masjid, ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah usaha lelaki, iaitu usaha masjid. Bila mana suami kita, ayah kita, anak lelaki kita pergi ke rumah Allah, Allah akan ubah hati dia, Allah akan lembutkan hati dia. Kerana itu adalah rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah
man amana billahi wal yaumil akhir, kerana seorang yang Allah pilih sahajalah dia akan pergi ke rumah Allah. Dan Allah nak berikan dia hidayat lah, Allah akan datangkan dia ke rumah Allah. Seorang raja, dia tak akan jemput musuh dia datang ke istana dia. Kalau datang pun, kan dia tak akan jemput seperti mana tetamu datang, tapi Allah jemput, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, datanglah. Siapa saja datang, mereka ni adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Maka Tufail kata, bila saya masuk ke Kaabah dan saya mula tawaf, maka hati saya mula menjadi lembut. Dan saya mula berkeinginan untuk mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya keluarkan kapas dan saya kata, saya ini bukan orang bodoh. Kan kalaulah perkara itu buruk, saya akan tahu itu buruk. Kalau baik, saya akan terima. Maka dia kata, saya pergi dan saya bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, apakah dakwah kamu? Orang-orang kata kamu gila, ada kata kamu ahli sihir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Maka dia kata, a'id. Kata, ulang ya Muhammad, apa kamu kata? Dia kata, innal hamdalillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa u'minu bihi wa atawakkalu alaihi wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Dakwah Rasulullah adalah dakwah kepada Allah. Segala puji bagi Allah, dan kami hanya meminta bantuan daripada Allah. Kami meminta bantuan daripada Allah, kami meminta keampunan daripada Allah. Segala-gala baik dan buruk datang daripada Allah. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan kebaikan. Siapa yang Allah inginkan hidayat, Allah berikan hidayat. Siapa yang Allah nak sesatkan, Allah sesatkan. Dia dengar terus dia masuk Islam. Itulah berkat masjid. Itulah usaha, kita panggil usaha apa? Ma'murkan masjid. Amal ma'mur masjid. Masjid abadi. Kerana apa? Amal di masjid ini akan melembutkan hati. Pergi masjid pun dah lembut hati. Dan apatah lagi bila kita hidupkan amalan dalam masjid. Oleh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saja ke Madinatul Munawwarah, Nabi bina apa? Masjid. Di masjid itu adalah tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengubah hati manusia. Daripada makhluk kepada Khalik, kepada dia. Bila kita pergi ke rumah Allah, tumpuan kita kepada siapa? Kepada Allah. Sebab itulah Nabi SAW ajak mereka ke rumah Allah. Safwan bin Umayyah bin Khalaf, kan, dia hantar Umair untuk bunuh Rasulullah SAW selepas peperangan Badar. Sebab ayah dia terbunuh dalam peperangan Badar, dia marah sangat. Dia duduk di Kaabah. Umair adalah orang bawahan lah. Umair duduk sebelah dia. Safwan sedih sebab ayah dia dibunuh. Umair kata, dia kata, kalaulah bukan aku ada hutang dan bukan kerana aku tertekan, aku tak cukup duit, maka aku dah pergi bunuh Rasulullah Muhammad. Dia kata, baiklah, dia kata, aku akan ambil tanggungjawab keluarga kamu. Aku akan jaga anak-anak kamu seperti mana aku jaga anak-anak aku. Kau pergi saja. Maka dia telah pergi ke Madinatul Munawwarah dengan racunkan pedang dia. Sampai ke Madinatul Munawwarah, dia tutup muka dia. Orang yang pertama nampak dia Umar radhiyallahu anhu. Umar kata, ni aduh Allah, dia tak apa dia buat di sini. Dia pergi jumpa Rasulullah. Masa tu Rasulullah di mana? Dalam masjid. Rasulullah di mana masa tu? Dalam masjid. Maka Umair datang. Umar radhiyallahu anhu bawa Umair datang untuk bertemu dengan Rasulullah. Dia bawa pedang yang telah direndam dalam racun untuk bunuh Rasulullah. Rasulullah tanya, Umair datang untuk apa? Dia dah takut. Yang tanya siapa? Rasulullah. Di mana tanya? Dalam rumah Allah. Di bawah perlindungan Allah. Dia kata, tak, saya datang ni untuk bebaskan adik saya yang menjadi tawanan peperangan Badar. Nabi kata, kalau datang untuk bebaskan, takkan bawa pedang. Kemudian Rasulullah SAW kata, bukankah, dia kata, 1 minggu lepas engkau duduk dengan Safwan di tepi, di depan Kaabah, di Nadi, dan ketika itu engkau bincang dan kau cakap sekian dengan dia, dan kamu kata, kalaulah bukan kerana hutang kamu dah bunuh Muhammad. Dan kemudian Safwan kata dia akan ambil tanggungjawab, kemudian kamu datang untuk bunuh saya. Dia kata, siapa bagi tahu ni? Mana kau tahu? Dia kata, saya immediately selepas saya bincang dengan Safwan, saya terus gerak. Dan kalaulah ada orang gerak selepas aku pun tak mungkin sampai sebelum aku. Zaman itu berita nak sampai pun kena pergi sendiri. Maka dia terus beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Ini usaha masjid. Bila mana setiap perkara dilakukan dalam masjid, maka hati akan menjadi lembut. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda, bersaksilah atas keimanan seorang yang berulang alik ke masjid.
Inilah usaha masjid. 5 amal masjid yang kita buat. Kita panggil semua manusia kepada mana? Ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana muazzin memanggil 5 kali satu hari, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, marilah kepada salat, marilah kepada kejayaan. Panggil manusia. Itulah usaha lelaki. Dan usaha wanita pula dalam rumah, waqarna fi buyutikun. Buat usaha dalam rumah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah jangan berkelakuan seperti mana perempuan-perempuan jahiliah dulu. Waqimnas salah. Dalam rumah buat apa? Dirikan solat. Dirikan solat maksud apa? Sendiri pun solat dan ajar anak-anak solat. Mendirikan solat, sendiri pun solat, panggil anak-anak solat bersama. Lelaki siapkan hantar ke masjid. Nabi SAW bersabda, bila mana seorang isteri dia siapkan suami dia untuk pergi ke masjid ataupun pergi jihad di jalan Allah, dia akan dapat pahala sama banyak dengan apa yang suami dia buat di jalan Allah, tak kurang sedikit pun. Siapkan suami untuk pergi ke rumah Allah dan dia dirikan solat dalam rumah. Wa atina zakah, dan bayar zakat. Satu adalah zakat daripada harta suami, kedua adalah zakat daripada harta barangan emas yang disimpan kan. Semua tu ada hak dia, kena keluarkan zakat. Maksud apa? Jangan kedekut, jangan simpan, tapi keluarkan zakat, belanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana para sahabat dan sahabiah mereka sama-sama membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashkil para sahabat untuk keluar di jalan Allah, para sahabiah mereka telah buka barang-barangan kemas yang mereka pakai dan berikan semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku bila mana ada tarbiyah dengan dakwah dan dengan ta'lim. Kedua-dua perkara ini penting. Umar radhiyallahu an bila mana diputuskan oleh orang-orang kafir di Darun Nadwa, di Nadi ini, untuk pergi bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan dia jumpa seorang sahabat. Sahabat tanya nak pergi mana? Dia kata saya nak pergi bunuh Muhammad. Sebab apa? Saya dapat kontrak. Dia kata dia nak bagi saya duit. Umar radhiyallahu anhu ni dia tak pernah ada kebencian personal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia seorang yang dia tak menerima pun Rasulullah masa tu. Dia kata aku nak pergi bunuh Muhammad. Dia kata nak bunuh Muhammad. Dia kata sebelum kau pergi bunuh Muhammad, dia kata kau pergi tengok adik engkau. Dia kata dia pun telah masuk Islam. Dia kata, apa kau nak fikir tentang orang lain? Adik engkau sendiri. Maka bila Umar radhiyallahu anhu sampai ke depan rumah adik dia Fatimah, adik Abu Umar pun namanya Fatimah. Isteri kepada siapa? Sa'id bin Zaid. Bila sampai ke depan rumah, Umar radhiyallahu anhu dengar bacaan Al-Quran di dalam rumah. Itulah rumah-rumah bila dihidupkan dengan amal, maka ia menjadi asbab hidayat. Bila Umar radhiyallahu anhu sampai ke rumah, Tufail sampai ke masjid. Tufail sampai ke masjid dapat hidayat. Umar sampai ke rumah, kerana rumah itu hidup dengan amal agama, maka Umar dapat hidayat. Umar dengar bacaan Al-Quran, halqah Quran. Khabbab tengah mengajar mereka Al-Quran. Mengajar Sa'id bin Zaid dan isterinya Fatimah, iaitu adik kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar telah mendapat hidayat. Dan ini berlaku bila mana rumah hidup dengan ta'lim. Ta'lim maksud apa? Belajar dan mengajar. Halqah Al-Quran, muzakarah kebesaran Allah. Kan? Bila bacaan ta'lim, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dihidupkan dalam rumah, maka orang seperti Umar radhiyallahu anhu yang hatinya tak pernah terkesan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah lembutkan hati dia. Yang keluar untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk duit, Allah telah ubah hati dia. Allah telah masukkan nur hidayah ke dalam hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inilah usaha dalam rumah tangga. Ya Allah sebut dalam Quran dengan panjang lebar, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Yang tadi saya baca, waqimnas salah, dirikan salat, wa atinaz zakah, belanjakan harta di jalan Allah, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taat kepada Allah dan rasulnya. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan bacalah Al-Quran dan hadis dalam rumah. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah, ada dua makna, iaitu bacalah Al-Quran dan muzakarah iman. Besarkan Allah,
Yatlu alaihim ayati dalam Al-Quran membawa makna membesarkan Allah, cakap tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beritahu anak-anak, didikan pertama yang kita berikan kepada anak-anak adalah didikan iman. Yang seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ibni Abbas kata, satu hari saya berjalan di belakang Nabi. Nabi kata, "Ya ghulam, wahai anak, ihfazillah yahfazka." Nabi kata, "Inni uallimuka kalimat." Aku nak ajar kamu beberapa perkara. Jagalah perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, perintah Allah, Allah akan berada bersama dengan kamu. Bayangkan Allah ada dengan kita, takut apa? Allah dengan kita. Bila Allah ada dengan kita, perlu tak kita takut kepada siapa? Allah. Orang nak bunuh manusia perlu kepada senjata, perlu kepada kekuatan. Allah perlu apa-apa? Tak ada apa. Tarik nyawa. Abu Jahal 2-3 kali dia cuba nak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia angkat kaki dia krem. Dia angkat batu, tangan dia krem. Allah, inna quluba bani adam baina asabi'ir rahman. Sehingga hati manusia pun di antara dua jari Rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Allah boleh ubah hati manusia seperti mana Allah kehendaki. Bila Allah ada dengan kita, kita perlu apa-apa ke? Itu Nabi ajar kepada Ibni Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Perlu apa-apa, minta daripada Allah. Perlu apa-apa, perlu makanan, perlu minuman, perlu apa-apa, beg sekolah, pakaian, sekalipun minta daripada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Dalam keadaan susah, perlu bantuan pun minta daripada Allah. Dalam ketakutan, minta bantuan daripada Allah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa ma katabahu Allahu lak. Dan ingatlah, kalaulah seluruh manusia berkumpul untuk berikan kamu manfaat, mereka tak akan dapat berikan kamu manfaat. Dan kalaulah mereka semua berkumpul untuk berikan kamu mudarat, ala an yadurruka bi syai'in la yadurruk, tidak boleh mereka berikan. Kerana apa? Kecuali apa yang Allah tentukan. Rufi'atil aqlam, kerana pena-pena Allah telah diangkat. Wa juffatis suhuf, dan buku-buku takdir telah kering. Ajar anak-anak, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan ajar mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Anas radhiyallahu an, kan? Bacalah bismillah wa qul bismillah wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah dan makanlah makanan yang depan kamu, daripada depan kamu. Nabi ajar dengan mudah kepada Anas bin Malik. Begitulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikit. Nabi kata kepada Anas, "Ya bunai, wahai anakku, kalau boleh kamu berpagi dan berpetang, ini istata'ta an tumsiya wa tusbiha wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al." Kalau boleh berpagilah dan berpetanglah dalam keadaan jangan benci kepada sesiapa pun. Wa dzalika min sunnati, kerana itu adalah sunnah aku. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang sayang sunnah aku, yang beramal dengan sunnah aku, dia sayang aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sayang aku, dia akan bersama dengan aku di syurga nanti. Mudah saja ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah ke? Agama yang Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Quran di sini membawa makna agama. Allah kata agama ni mudah saja. Kami turunkan agama mudah. Pergi gym angkat besi berat mudah ke? Ataupun solat 2 rakaat mudah? Dengan solat 2 rakaat, jasad pun sehat, rohani pun sehat, mental pun sehat, hati pun sehat, badan pun sehat. Ada Ustaz Said Ahmad Khan, Ustaz Mat Said, orang Perlis, saya tanya dia, kata Ustaz dah tua, masa tu umur dia pun sekarang dah 80 lebih. Masa tu pun saya tanya pun, masa tu dah 80 tahun. Kata Ustaz buat apa amal? Badan nampak sihat. Dia kata solat. Saya tanya ada seorang lagi, seorang kakun Penang, saya tanya dia, Dr. Omar. Dia kata puasa dan solat. Saya kata Dr. Omar, saya kata doktor sihat. Dia kata sihat, semua saya boleh makan, tak ada masalah. Saya kata apa amalan doktor? Dia kata puasa dan solat. Itu saja. Allah berfirman, innallaha kana latifan khabira. Selepas tu Allah kata, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Ni kepada wanita-wanita dalam rumah. Allah kata kami mengetahui. Kalau kamu buat kebaikan, kami tahu. Dan kalau kamu buat maksiat, kami tahu. Dan bila kamu buat semua apa yang kami bagi tahu tadi, aqimnas salat, atinaz zakat, ta'ana Allah wa rasulah, Allah akan buat apa? Liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah akan bersihkan rumah kamu daripada
segala kejahatan, daripada kedengkian, keburukan, dengan mata-mata jahat, hasad, pergaduhan, perselisihan, semua Allah akan bersihkan. Wa yutahhirakum tathira, Allah akan bersihkan dalaman kamu, luaran kamu. Kamu akan jadi seperti para sahabat dan sahabiah ridwanullah alaihim ajma'in. Bila mana kamu hidupkan amalan ini. Satu kumpulan wanita datang jumpa Rasulullah, kata, ya Rasulullah, semua ayat-ayat Quran turun tentang lelaki. Tak adakah ayat tentang kami? Maka Allah turunkan ayat selepas ini, innal muslimina wal muslimat. Allah, sesungguhnya orang Islam, lelaki, wanita, wal mu'minin wal mu'minat, mukmin daripada lelaki, wanita, was sadiqin was sadiqat, yang membenar, was sadiqin was sadiqat, yang membenarkan Allah, kan, was sadiqat, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, yang bersedekah daripada lelaki dan wanita dua-dua. Lelaki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah. Lelaki yang beriman, perempuan yang beriman. Perempuan yang Islam, lelaki yang Islam, kan, semua Allah bagi, dua-dua Allah sebut. Was-saimin was-saimat, perempuan yang berpuasa, lelaki yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, yang menjaga maruah, lelaki dan wanita. Waz-zakirin Allah katsiran waz-zakirat, lelaki yang berzikir, perempuan yang zikir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, kata Allah sediakan untuk mereka keampunan Allah dan ganjaran yang sangat besar. Bila Allah kata sangat besar, tu sangat besar lah, yang mana kita pun tak boleh terfikir. Inilah usaha yang kita perlu buatkan dalam rumah kita dan juga di masjid, yang mana akan terbentuk hati-hati kita, akan terbentuk jiwa kita, akan terbentuk kehidupan kita. Ajar anak-anak dengan doa-doa masnun, kan? Doa-doa masnun ni mudah saja. Nabi SAW tak pernah ajar panjang-panjang. Ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kesempitan dalam rumah tangga, apa nak buat? Rasulullah SAW kata, adim ala tahara yuwassa' alaika rizqak, yuwassa' alaika rizquk. Sentiasalah duduk dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan suci, Allah akan luaskan rezeki kamu. Itu saja Nabi bagi tahu dia balik. Lepas tu tak jumpa Nabi. Satu hari Nabi nampak dia lalu depan Rasulullah. Rasulullah kata, datang sini, kata, itu tanya, kata, ada kesempitan rezeki dalam rumah, apa jadi? Dia kata, ya Rasulullah, saya amalkan apa yang Rasulullah minta saya amalkan. Bukan sahaja saya jadi kaya, jiran-jiran saya semua jadi kaya. Itu perkara yang mudah saja. Sentiasa berwuduk, baca Quran, solat, mudah-mudah. Tak ada perkara besar yang Nabi SAW ajar yang kita kena baca ni panjang lebar. Tak ada, mudah. Yang sedikit-sedikit kecil. Dan dengan inilah Rasulullah SAW telah bina para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, telah jadikan mereka seperti mana yang kita kenali mereka, iaitu Allah redha dengan mereka, yang sanggup wanita mereka, lelaki mereka. Ummi Haram ni adalah kakak kepada Ummi Sulaim. Ummi Sulaim ni adalah ibu kepada Anas bin Malik. Jadi Ummi Haram ni adalah pangkat makcik kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bila ada masa lapang, Nabi akan pergi jumpa. Dia khalah kepada Nabi SAW lah. Dia ada kedudukan, hubungan dia seperti makcik Nabi SAW. Dia akan sikat rambut Nabi SAW. Nabi SAW sekali itu, waktu tengah hari, Nabi pergi ke rumah Ummi Haram. Nabi tertidur. Bila Nabi SAW terjaga, Nabi senyum. Ummi Haram kata, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku melihat umat aku, mereka pergi berdakwah sehingga ke laut. Sebab apa? Masa itu tak ada gambaran pun nak naik kapal-kapal di laut. Dia kata, aku nampak mereka naik sampan-sampan kapal-kapal dan mereka berlayar di lautan untuk pergi dakwah. Ummi Haram kata, maka doalah supaya saya termasuk dalam, saya salah seorang daripada jemaah itu. Maka Nabi SAW doa untuk dia. Dialah telah pergi dengan suami dia, tak silap saya, Ubadah bin Samit, suami dia. Mereka telah pergi ke Cyprus Island, dan di sana ada, sampai sana ada masjid Ummi Haram. Dia sampai ke sana saja dia telah meninggal dunia, telah syahid di jalan Allah. Ini semangat mereka. Kenapa? Kerana didikan yang mereka dapat daripada Rasulullah SAW dengan dakwah, dengan ta'lim. Dan mereka, semangat mereka untuk, bukan lelaki mereka saja, tapi wanita mereka semangat untuk mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semangat wanita mereka untuk taat kepada keputusan Rasulullah SAW. Bila para sahabat semua datang dengan Nabi SAW untuk mengerjakan umrah, tapi mereka tak berjaya, tetapi dihalang oleh musuh Quraisy,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perjanjian Hudaibiyah ketika itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kita tak akan buat haji tahun ni, kita semua balik, maka cukurlah kepala dan sembelih binatang-binatang kurban kamu. Para sahabat mana nak buat, mereka sebab mereka datang semangat. Kita pun kalau dah sampai depan masjid, takkan dah depan Masjid Haram, takkan tak nak pergi. Bayangkan dalam mereka berpisah dah berapa tahun, dah almost 7-8 tahun berpisah daripada rumah mereka, daripada rumah Allah. Dah sampai dekat dah, takkan nak balik, semua diam. Nabi ulang lagi, siapa pun tak buat apa, Nabi ulang lagi, semua diam. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam khemah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedih. Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, kenapa sedih ya Rasulullah? Mereka tak dengar saya berulang kali kata. Ummi Salamah kata, kenapa? Rasulullah cakap, Rasulullah buat saja. Bayangkan seorang isteri punya semangat. Dia kata, sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu suruh buat? Kata, ya Rasulullah, Rasulullah buat saja, mereka akan ikut. Maka Rasulullah telah keluar, cukur kepala, dan Rasulullah sembelih binatang-binatang kurban. Semua para sahabat buat. Semua para sahabat buat. Kemudian mereka bai'at dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan digelar bai'ah Ridwan, kan? Bai'ah Ridwan. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah redha dengan semua yang bai'at dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Bila mana fikiran wanita-wanita dibentuk, maka mereka sendiri boleh bagi semangat kepada suami mereka untuk melakukan sesuatu yang dia pun tak boleh nak fikir ketika itu. Rasulullah SAW buat, maka sahabat semua ikut. Di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat ni, anak dia sakit. Satu hari bapa dia keluar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masih di luar, anak dia telah meninggal dunia dalam rumah. Maka isteri dia buat apa? Isteri dia mandikan, kafankan, letak, tunggu suami dia balik. Bila suami dia balik, suami dia tanya, bagaimana keadaan anak? Maka isteri dia berjumpa dengan suami dia pun dengan keadaan pakaian yang cantik, dia hiasi diri dia, kan, dengan senyuman. Dia kata, alhamdulillah, dia kata, anak dalam keadaan lebih baik daripada sebelum ini. Kemudian dia hidang, dia telah masak masakan yang digemari oleh suami dia. Dia hidang makanan itu kepada suami dia. Sebab apa? Dia takut nanti bila berita kematian dapat kepada suami, mungkin suami tak makan nanti. Dia hidang makanan dulu. Dia berikan suami dia makan dulu dengan senyuman. Inilah berlaku bila mana iman terbentuk dengan dakwah dan ta'lim. Bila mana iman terbentuk dengan dakwah dan ta'lim, maka dia buat apa? Dia sediakan makanan kegemaran suami dia, sedangkan anak meninggal dunia, baru meninggal dunia. Kalau kita boleh imagine lah apa yang kita akan buat, kan? Kata, kau fikir makan kau, sini anak dah meninggal dunia, engkau pergi mana tadi tak selamatkan dia. Tapi kerana mereka beriman dengan Allah, beriman dengan ketetapan Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal sampai, tak ada siapa pun yang boleh awalkan ataupun kemudiankan. Dan setiap orang yang mati akan bertemu dengan Allah. Allah lah paling layak yang menjaga kita. Dialah yang paling arhamur rahimin. Dialah yang maha penyayang. Selepas dah semua, dia bersama dengan suami dia pula. Kemudian sempat selesai semua, barulah dia beritahu kepada suami dia. Dia kata, kalaulah kita pinjam sesuatu daripada seseorang, bukankah kita kena pulangkan kembali? Suami kata, betul. Dia kata, begitulah Allah telah pinjamkan kita kepada anak, dan kita telah kembalikan dia kepada Allah kembali. Dan keesokan hari dia, hari yang sama bila mereka telah bawa jenazah pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pengebumian dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada isteri dia apa yang berlaku. Isteri dia cerita, kata, Allah Subhanahu wa taala akan berkati kamu. Maka Allah telah anugerahkan anak-anak kemudian itu semua hafiz Al-Quran, yang telah daripada keturunannya ramai hafiz Al-Quran. Ini kisah ni Mona sangat cerita. Inilah berlaku bila mana kita dapat membentuk fikiran dengan dakwah dan ta'lim. So, dakwah penting. Sebab itulah kita khuruj di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dakwah, cakap kebesaran Allah,
baca Al-Quran, baca sabda Nabi SAW, dia akan beri cahaya kepada hati kita. Dia akan menerangi rumah-rumah kita, rumah-rumah yang mana disebut nama Allah, dibaca Quran dan hadis dalam rumah tersebut, akan bercahaya di langit seperti mana bintang bercahaya untuk penghuni di bumi. Dan bila hati kita bercahaya, maka kita akan terima setiap takdir, ketentuan Allah seperti mana sahabiah ini menerima. Kita belajar daripada kisah para sahabat-sahabiah seperti mana Rasulullah kata, ashabi kan nujum. Sahabat aku seperti bintang-bintang, ikutlah mereka, kamu akan dapat kejayaan. InsyaAllah kita dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lapangkan masa untuk usaha masturat. Yang penting dalam rumah kita kena banyakkan apa? Dakwah. Majlis-majlis dakwah. Dan kedua apa? Ta'lim. Dua saja saya sebut, ada tiga. Dua, ta'lim. Hidupkan ta'lim, baca hadis Nabi. Kalau boleh baca Arab dia, kerana dalam perkataan Nabi SAW ada cahaya, ada nur hidayah seperti mana dalam kalamullah. Tak sama dengan kita baca terjemahan. Baca an Nabi Hurairah, baca hadis Nabi SAW tu. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala, baca ya bunayya qala Rasulullah SAW, baca hadis in istata'ta an tumsiya wa tusbiha. Kerana apa? Itu perkataan Nabi SAW. Dan perkataan itu adalah nur untuk kita. Setiap sabdaan Nabi, wama yantiqu anil hawa, Nabi tak pernah cakap daripada nafsu Nabi, kecuali in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca hadis Nabi, baca Arab dia. Kemudian bila dah baca Quran, dah buat halqah Quran, muzakarah iman, cakap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, muzakarah 6 sifat para sahabat ridwanullah alaihim majma'in, muzakarah, duduk, cakap balik. Sebaik-baiknya apa yang kita baca hadis-hadis tadi tu, kita muzakarah balik supaya kita pun ingat dan orang yang kawan-kawan kita pun ingat. Dan kemudian kita bagi azam kita untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dan juga dengan nama-nama suami-suami kita, ayah-ayah kita, abang-abang kita yang keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semua untuk usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita buat ni hanya saja untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini penting sangat yang hadis saya baca tadi itu paling penting. Yang Anas kata, ini sata'ta an tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Berpagilah dan berpetanglah dalam keadaan hati kamu tidak benci kepada sesiapa pun. Wala tahasadu, jangan kamu berhasad, jangan kamu benci. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bentuk. Selagi mana Ansar dan Muhajirin tidak anggap mereka punya hubungan lebih rapat daripada hubungan darah, maka tak tersebarlah agama ke seluruh dunia. Mereka telah ikatkan hubungan mereka seperti mana hubungan sedara, apa panggil, darah. Tali persaudaraan. Dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah sebarkan hidayah ke seluruh alam. Mereka tak kata saya daripada sana, saya daripada sini, saya daripada situ, saya keturunan